Assalamualaikum. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Topik untuk kali ini kita akan membincangkan kisah pendekar, tausug dan bajau kudat. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah tersebut. Bajau kudat ialah kumpulan beberapa subetnik bajau yang bergabung dan menuturkan bahasa yang sama serta berkongsi budaya dan adat resam yang sama. Bajau kudat yang asli ialah gabungan daripada subetnik bajau iaitu etnik suku Banadan, Danuan serta Cagayan dengan etnik suku orang Suluk. Oleh itu, bajau kudat yang asli menuturkan kedua-dua bahasa iaitu bahasa bajau Banadan dan bahasa Suluk sebagai bahasa harian mereka, dan mereka juga dikenali sebagai bajau Suluk. Dalam legenda juga dikenali sebagai bajau gunung, seperti cerita Putri Gunung Ledang, Putri Sentubung, Putri Sadong dan putri-putri lain di tanah Melayu. Pahlawan-pahlawan hebat dan bijaksana pada masa itu akan membina penempatan di kawasan gunung dan berkahwin dengan putri-putri kayangan yang menjaga gunung. Mat Saleh, wira pahlawan Sabah, merupakan salah satu keturunan bajau suluk yang menetap di kawasan pergunungan Sabah sebelum mula berhijrah. Bajau kudat kadangkala dikenali juga dengan panggilan Banaran atau Danawan, atau sama atau bajau di kalangan kelompok bajau yang lain. Manakala suku bangsa lain di daerah kudat seperti suku Brunei, suku Bajau Sama, suku Orang Sungai, suku Rungus dan suku Tambuano yang mendiami kawasan kudat memanggil orang-orang bajau kudat sebagai bajau suluk. Oleh itu, orang-orang bajau kudat agak unik kerana berkongsi bangsa, bahasa, budaya dan adat bersam suku kaum bajau dan suluk dan daripada etnik bajau yang lain, kerana ini disebabkan adanya asimilasi iaitu perkahwinan campur antara dua suku bangsa ini yang akhirnya menghasilkan bajau kudat ataupun bajau suluk. Walau bagaimanapun, bajau suluk merupakan sub-suku yang paling sedikit dalam etnik bajau dan menyebabkan mereka kurang dikenali ramai. Namun darah pahlawan mereka seperti Mat Saleh dan Raja Islam Sulu menyebabkan mereka menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah. Kini keturunan suku bajau suluk masih dikenali dengan kelebihan seperti lebih bijak, pandai, cantik berbanding subetnik bajau lain, biarpun hidup bersama bajau Kota Belud Tuaran. Penempatan utama bajau dan suluk kudat ini adalah di kampung Limau-Limauan pada masa sebelum penjajah British. Limau-Limauan ialah ibu negeri dan pusat pentadbiran kerajaan bajau kudat. Di bawah pemerintahan Maharaja Untung Haji Abdul Rahim, moyang kepada Tun Datuk Mustafa bin Datuk Harun dan juga Tuan Guru kepada Datuk Paduka Mat Saleh. Kampung Telaga, pusat kekuasaan bajau kudat sebelum bertukar ke Limau-Limauan. Kampung Parapat Laut, pecahan daripada Kampung Limau-Limauan. Kampung Landung Ayang Laut, Kampung Tanjung Kapur, Kampung Membatu Laut, Kampung Liwatan, Kampung Maliau,
Kampung Tempakan, Kampung Batu Putih, dan beberapa perkampungan lain. Bajau Kudat ialah suku Bajau yang agak unik. Mereka menggunakan 100% istilah dan bahasa Banaran, suluk dalam bahasa kebudayaan, adat resam, dan persuratan mereka. Dokumen lama ditulis dalam tulisan Bajau dan suluk. Semua sebutan, huruf, istilah, tulisan, gaya lagu dan bacaan dan kaedah pengajian Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan Jawi. Bajau suluk kuno, semua istilah nikah, kahwin dan pertunangan menggunakan bahasa Bajau dan suluk kuno dan bercampur dengan bahasa Melayu lama. Istilah-istilah seperti turut taimak, istilah yang seerti dengan jawapan penerimaan lamaran, dan muka laung, buka mulut dalam bahasa Melayu Sabah ialah contoh istilah bahasa suluk kuno yang digunakan dalam majlis dan adat pertunangan. Manakala istilah Mahanda adalah daripada bahasa Bajau yang bererti meminang, istilah Tampan Maru pula ialah istilah bahasa Bajau yang digunakan oleh kaum Bajau Kudat yang bererti denda akibat pelanggaran satu-satu adat, pertunangan atau perkawinan. Istilah seperti akad nikah, mas kawin dan tunang berasal daripada bahasa Melayu. Pasangan pengantin Bajau Suluk atau Bajau Kudat ini selalunya akan diarak menggunakan usungan seperti seorang raja dan permaisuri. Keberangkatan dan ketibaan pengantin selalunya diiringi dengan irama titik pelangan dan irama titik sambutan. Keberangkatan dan ketibaan pengantin atau pasangan pengantin juga akan diiringi dengan bunyi tembakan senapang yang selalunya 7 das atau 9 das, bergantung kepada status quo keluarga pengantin. Keberangkatan pengantin yang diarak akan dialu-alukan dengan syair tradisi dalam bahasa suluk yang dikenali sebagai kalangan, dan panji-panji berwarna merah yang dikenali sebagai panji dan sambu layang, dengan kumpulan muzik tradisional yang akan turut sama menyertai rombongan pengantin. Orang-orang lama Bajau Kudat hampir keseluruhannya mengakui dan mendakwa bahawa nenek moyang mereka berasal daripada keturunan manusia yang lahir daripada ruas bambu atau dikenali sebagai bambu kayawan. Berdasarkan kajian, satu-satunya manusia di Kepulauan Borneo dan Sulu yang diakui dalam Tarsila Kesultanan Sulu sebagai keluarga daripada ruas bambu ialah Tuan Masaik, iaitu Raja Islam Sulu yang pertama, memerintah dan mengasaskan kerajaan Sulu Islam pada tahun 1280 Masehi. Sebelum Sultan Syariful Hashim menyatukan dan mendirikan Kesultanan Sulu pada tahun 1450 Masehi yang berasal dari tanah besar Borneo Utara Sabah, yang telah berkahwin dengan putri Raja Sipat daripada suku kaum Dayak Buranun, nenek moyang suku kaum Tausug atau Suk. Satu lagi ciri unik Bajau Kudat ialah rata-rata golongan tua daripada suku kaum ini mampu menuturkan lebih daripada 2 bahasa persukuan di Sabah. Mereka mampu bercakap dengan fasih dan lancar. Bahasa suku-suku subetnik Bajau seperti bahasa Banadan, bahasa Cagayan, bahasa Bajau Sama iaitu Bajau Kota Belud, dan bahasa-bahasa
etnik, suku suluk, sungai dan rungus. Pekerjaan utama golongan tua suku kaum ini ialah sebagai nelayan dan petani padi bukit. Walau bagaimanapun, generasi Bajau Kudat pada hari ini kebanyakannya bekerja di sektor kerajaan dan swasta. Pada masa sekarang, Bajau Kudat masih lagi mengekalkan beberapa adat dan budaya lama yang telah diamalkan turun-temurun, seperti adat menggunting atau bergunting beramai-ramai di masjid, dan adat magdua'a, yaitu kenduri arwah beramai-ramai satu kampung di masjid pada masa hari raya Aidilfitri dan Aidilhadha. Budaya menggunting agak unik kerana setiap anak bajau suluk yang baru lahir akan diadakan upacara bergunting rambut di masjid setiap kali masa hari raya atau 2 kali setahun sahaja. Kanak-kanak lelaki yang akan digunting rambutnya akan diarak ke masjid bersama-sama dengan sebuah replika jong atau kapal layar yang dihiasi, manakala anak perempuan pula akan diarak disertai dengan sebuah replika mahligai. Kedua-dua replika ini, yaitu jong dan mahligai, melambangkan seorang putera raja dan seorang putri raja. Jong ialah kenderaan putera raja, manakala mahligai tempat tinggal seorang putri raja. Senjata tradisi Bajau Kudat ialah barung dan bakuku serta kalis barung. Bakuku dan kalis ialah senjata tempur dan selalunya ia menjadi senjata pusaka keturunan. Barung menjadi senjata kebanggaan bagi orang-orang Bajau Kudat. Bajau Kudat telah mendiami perairan Teluk Merudu, iaitu Kudat, sekurang-kurangnya seawal abad ke-13 lagi. Sarjana Barat mengakui bahawa kedatangan agama Islam ke Pahlawan dan Balabak sekarang di Filipina adalah dari Teluk Merudu, iaitu Kudat, dan Teluk Darvel, iaitu Segama Lahadatu. Ahli pelayaran Belanda Wen en Hoort yang telah memetakan daerah Marudo dalam peta dunia pelayarannya pada tahun 1595 mengakui adanya penempatan dan pelabuhan di Teluk Merudu. Perkataan Merudu berasal daripada bahasa Bajau Kudat, iaitu kata Mailudu atau Marudu yang bererti di situ-situ juga. Daerah Marudu ialah daerah tertua di Sabah yang dipetakan oleh sarjana Barat selain daerah Kinabatangan. Dalam peta Belanda Melaka 1602 pula, nama wilayah Merudu dan api-api, iaitu kota Kinabalu pada masa ini, telah pun dipetakan sebagai 2 kawasan yang didiami oleh 2 subetnik orang Bajo atau Bajau. Alat muzik tradisional Bajau Kudat ialah kulintangan, gong, tambul, gabang, dibuat daripada bambu, dan biola. Uniknya, Bajau Kudat ini mempunyai beberapa jenis irama lagu tradisional yang dimainkan menggunakan kulintangan, gong, dan tambul. Antara irama atau dikenali sebagai jenis titik yang selalu dimainkan ialah titik sama, titik mangkabung, titik kagayan, titik suk bermaksud irama perang atau silat, titik ta bermaksud kita, tadohaba
bermaksud irama percintaan, titik kablitan bermaksud irama muzik yang diiringi tarian igal, dan titik palanganan bermaksud irama pengantin berangkat dan tiba. Kaum perempuan Bajau Kudat terkenal dengan tenunan kain pis, yaitu kain dastar ikat kepala. Kain pis yang ditenun selalunya akan dijual kepada suku kaum rungus yang selalunya bertaraf sekurang-kurangnya ketua kaum. Ini disebabkan kain pis ini harganya mahal dan pada masa dahulu ia dijual secara tukaran barang, sama ada ditukar dengan barangan tembaga seperti gong dan gadur ataupun dengan kerbau, kadangkala ditukar dengan padi. Sehelai kain pis boleh mencecah harga tukaran 2 biji gong atau 2 ekor kerbau atau 10 karung padi, bergantung kepada motif tenunan. Terdapat berbagai jenis motif tenunan, antaranya ialah corak naga yang paling mahal, burung merak dan awan larat, yang mana ada nama-namanya tersendiri di kalangan ahli tenun Bajau Kudat. Di Kudat juga terdapat suku Bajau Sama yang merupakan penghijrahan dari daerah Kota Belud dan daerah Tuaran. Mereka telah datang ke daerah Kudat semasa dan selepas pendudukan Jepun untuk mencari pelindungan, kecuali Bajau Sama di perkampungan Sebayan. Mereka ialah penduduk awal Bajau Sama di daerah Kudat.